Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, apa yang berlaku semua berlaku dengan izin ni, kehendaknya. Datangnya coronavirus ni, dia bukan datang kehendak dia, kehendak Allah. Kehendak siapa tak ada. Manusia tak ada. Jadi bukan sesiapa boleh buat ini berlaku. China ke Amerika ke. Ini semua berlaku. Bukan ni wabak ni apa saja. Semua berlaku dengan izin dia. Tidak akan jatuh satu helai daun dari pokok melainkan dengan izin Allah. Begitu tidak bergerak batu di dasar laut melainkan dengan izin. Tak ada satu benda berlaku kat dunia ni melainkan diizin oleh Allah, dikehendaki oleh Allah. Jadi mereka yang kata ini biological weapon dibuat oleh China, ini semua dibuat oleh orang yang tak percaya bahawa semua benda dibuat oleh Allah. Tiada yang buat melainkan Allah. La ilaha illallah maknanya tiada yang buat melainkan Allah. Itu makna la ilaha illallah. Juga maknanya tidak ada yang kucinta melainkan Allah. Tidak ada yang tahu melainkan Allah. Tidak ada yang mulia melainkan Allah. Semua la ilaha illallah. Jadi tidak ada yang buat melainkan Allah. Selain Allah tak boleh buat. Jadi wabak COVID-19 ni kan Allah telah buat. Merebak seluruh dunia. Bukan China je. Tapi China dia Allah buat dia tahu awal tapi buat dia terhalang dari orang lain tahu dengan menidakkan wabak. Bila dia berlaku pada bulan 12 tu, doktor tu dah bagi tahu, doktor tu pula yang kena marah. Jangan sebarkan berita palsu. Doktor tak berita palsu. Dan akhirnya doktor tu mati dengan wabak. Jadi dia dah sudah awal. Jadi China sudah menahan berita dari keluar dari China. China buat tu atas, yalah Allah juga kendaki, kerana dia tak mau ekonomi dia rosak, barang dia orang tak nak beli, semua orang akan, yalah wabak berlaku. Tapi akhirnya buka. Jadi kenapa Allah lambatkan tu? Supaya dia tersebar lah seluruh dunia. Kalau Allah tak lambatkan, dia tak tersebar lah. Semua orang nak denda China sekarang, nak dakwa dia. Sebab mereka semua kata ini China buat. Kalau kita China sudah awal, maka banyak wabak ni takkan tersebar. Tapi Allah tak kehendaki begitu. Allah kehendaki dia tersebar sampai Amerika. Jauh tu dari China ke Amerika. Amerika Latin. Sampai ke hampir nanti semua negara di dunia. Mau tahan pun tak boleh tahan. Itu kehendak Allah. Kita tak boleh tahan kehendak Allah ni. Doa pun tak terima. Kita kata, ya Allah, kau bencilah wabak ni. Wali lagi, Nabi lagi. Allah tak terima. Ada yang Allah terima, yang ini kata Allah aku tak terima. Aku nak buat dia tersebar di seluruh dunia. Jadi lah. Siapa doa pun doesn't work. Doa bukan boleh buat benda benci. Bila Allah kabul, dia benci. Kalau Allah tak kabul, mana boleh kita tukar kehendak dia?
Jadi sekarang ni Allah mau buat manusia ni tunduk. Manusia ni dia tak kenal Allah, dia tak mau kenal Allah, dia tak mau tahu pun Allah ni. Bila dia rasa dia boleh hidup tanpa Allah, ya. Sebabnya manusia tak mau kenal Allah, tak mau tahu Allah, sebab dia kata saya boleh hidup tanpa Allah. So dia kata Allah tak ada. Macam Sufyan, dia tak ada rasa dia perlu Allah. Cuba dia diberi sakit yang amat sangat kan, tak boleh kerja, semua makan tak ada. Apa jadi Sufyan? Mesti Allah. Kan? Sekarang mana ada Sufyan cakap Allah mana? Makan dia boleh kan. Dia bersetubuh dengan bini yang dia cakap Rashidi boleh, aku pula tak boleh. Rashidi malam-malam balik, isi dia duduk rumah lain. Kenapa dia balik malam? Bersetubuh. Kalau bukan kerja bersubuh, takkan dia balik sana. Duduk sini. Jadi Sufyan tak boleh balik rumah sebab bini tak ada. Jadi Sufyan kata apa pasal? Dia tak, itu tak apa. Dia belum kata Allah lagi. Belum tersepit belum tersepit lagi. Hanya setakat tak boleh bersubuh. Kalau dah tak boleh makan, dah tak boleh minum, dah tak boleh apa semua. Jadi manusia akan tak boleh apa semua bila dia duit tak ada. Jadi mesti ekonomi dunia ni Allah hancurkan dulu. Nilai duit turun. Benda semua tak ada harga. Pakar-pakar semua tak guna. Sebab tak ada orang dapat jumpa ubat dia. Semua pakar di dunia bahagian penyakit menular belum dapat. Caritan yang lain Allah yang buat. Kenapa Allah buat begitu? Supaya maksud Allah datangkan COVID tu tercapai. Jadi orang-orang yang jahat Allah matikan. Orang yang ni Allah matikan dengan apa sebab lah. Jadi supaya apa? Supaya manusia ni ingat Allah. Manusia akan ingat Allah bila dia tak boleh buat apa. Apa pun dia tak boleh buat. Baru dia, hanya yang di langit aja. Semua usaha saya dah buat, kata Perdana Menteri Itali. Ibu orang mati. Dekat Itali doktor je 100 orang mati. Nurse lagi. Jadi buat masa ni lah, tak tahu lagi banyak. Jadi dia kata dah tak boleh buat apa, hanya langit je. Hanya Tuhan lah. Ada dia cakap ni kalau tak terjadi COVID ni. Dia cakap. Nanti Donald Trump akan cakap juga. Allah akan buat, dia cakap. Kalau dia tak cakap lagi, akan buat lagi sampai dia cakap. Dia cakap, ini semua saya dah buat. Hanya yang di langit tu. God. Bukan macam Hatri cakap God. Aku ingat apa God ni? Irish. Dia bukan God. Jadi manusia akan ingat Allah bila dia tak boleh buat apa dah. Dan dia dah tak ada apa dah. Dia tak boleh buat apa dan dia tak ada apa dah. Manusia ni lupa Allah bila dia ingat dia tak perlu Allah. Macam Yazid sekarang. Macam Sufyan sekarang. Macam tak berapa nak ingat Allah. Sebab boleh. Kita tak perlu Allah sebenarnya. Kita perlu Allah setiap saat, setiap ketika. Kita tak boleh buat apa melainkan Allah izin. Makan, minum, semua tu dengan rahmat Allah. Dia dapat minum, dapat tidur. Dan Rashidi dapat bersetubuh semalam. Dapat pencet. 2 malam Rashidi dah tak tidur sini. Maknanya 2 malam berturut-turut. Baru semalam. Sebelum tu menyerah. Tapi tak tahulah, saya tak nampak dia kan.
Saya ingat dia 2 malam tak tidur sini, 2 malam bersubuh. Nampaknya Rashidi ni dah ganas sangat. Jadi dia semua rasa okey lah. Azri kan, tak adalah begitu keadaannya. Sebab itu kita tak ingat Allah, tuan. Jadi untuk Allah buat kita ingat, Allah buatlah COVID ni, yang kita tak boleh bunuh kuman tu. Kita tak, virus tu kita tak boleh ambil cari ubat. Hanya kita boleh buat lockout ni. Jadi bila lockout, itu yang beza dengan yang lain dulu. Dulu ada wabak, lockout ke lockdown? Lock apa? Lockdown. Bukan lockout. Lockout main keluar rumah lah. Lockdown. Jadi bila lockdown, dah tak boleh kerja. Jadi bila tak ada kerja, tak ada urusan bank. Tak ada semua urusan, semua aktiviti tak ada. Bila kerja tak ada, apa semua tak ada, mestilah ekonomi down. Jadi Allah tak payah nak buat dia down dengan meletup satu bom. Hantar kuman, tak boleh nampak virus kuman. Menular seluruh dunia. Hari ni berapa banyak kilang tutup dekat China. China membuat benda-benda 1/3 kepulauan dunia tau. Hampir. Produk-produk, macam-macam produk. China membuat untuk kepulauan 1/3 dunia. Jadi kalau China berhenti, 1/3 dunia tak dapat. Jadi bisnes pun tutup. Sebab itu dia buat kat China dulu start. Kalau buat kat Angola ke tak apalah. Angola, lepas tu orang contain. Tempat lain boleh juga. Bisnes lari je. Jadi Allah buat China punya bisnes naik. Kemudian Allah tutup semua bisnes. Yang buat bisnes China naik daripada Amerika ni Allah lah, bukannya China. China kata tak ada siapa boleh lawan kita. Boleh menahan kejayaan kita, kemajuan kita. Allah bagi virus, Allah buat juga, dia cakap macam tu, asbab dia. Allah buat virus, tutup semua kilang, tutup semua aktiviti, bisnes semua out, down. Kenapa? Untuk manusia ni ingat Allah. Allah bukan ada keperluan nak tutup semua tu, nak buat manusia tak boleh makan. Tujuannya untuk manusia ni kembali mengenal Allah ni. Tahu tak Sofian? Bukannya Allah tak mau kita makan, buat kita semua macam ini. Sebenarnya kita patut melihat kejadian ni, yang buatnya Allah. Dan kita kena ingat Allah tu maha besar. Dan kita akan hanya tenteram dunia ni, bahagia bila Allah buat dia bahagia. Dan Allah buat kita dunia ni bahagia bila kita di dunia ni, manusia, ingat Allah dan taat Allah lah, bukan ingat aja. Ini tak ingat Allah macam Sufyan. Betul tak? Sufyan pergi kerja 3 pagi ke 2 pagi ke 8 pagi, dia tak ingat Allah. Baca doa kenderaan pun tak ada, lupa. Bila dia makan, dia lupa Allah. Bismillah pun tak ada. Rashidi pun sama. Bila mandi, lupa. Bersetubuh lagi lah lupa. Bila tengok bini tu dah lupa baca doa, ingat Allah. Terkam terus. Jadi itulah manusia, itu Rashidi yang buat usaha agama pun lupa. Tuan bayangkanlah yang lain, langsung tak ingat Allah, ingat duit aja. Jadi seluruh dunia dah lupa Allah. Macam mana, apa Allah nak buat? Nak bagi ceramah kat dia? Sorry, Allah SWT ceramah-ceramah semua ni tak boleh. So hantar virus, kasih dia orang terduduk saja. Jadi kata Allah, manusia ni walaupun dia langgar perintah Allah, Allah kan tak tinggalkan dia, Allah kan terus ingatkan dia. Allah kata walaupun manusia ni telah melanggar lebih daripada batasnya,
beyond bounds. Beyond bounds mean beyond the limits. Limit kat situ atas lagi. Macam Firaun tu dikira melanggar perintah Allah beyond bounds. Limitnya tak percaya Allahnya. Dia Tuhan pula. Jadi itu beyond limit lah. Jadi kalau manusia dah melanggar tu pun Allah takkan berhenti dari mengingat dia. Macam mana cara Allah mengingat dia? Inilah cara dia. Cara dia ceramah, hantar penceramah tak ada. Ceramah ni dia orang tak boleh ingat Allah. Sebab dia tak ingat Allah, sebab dia rasa dia semua ada. Itunya sebabnya sebenarnya. Dia rasa Allah tak perlu. Jadi Allah tarik semua benda. Lapar, duit tak ada, kerja tak ada. Hari ni orang buat lockdown tu. Dia orang tak boleh terima, dia orang tak boleh buat. Dia orang mengamuk, terus keluar rumah, bekerja. Dia kata, tak ada duit, tak ada makanan. Macam mana kamu nak suruh kami duduk rumah? Kami tak boleh duduk rumah. Orang India, bila dia lockdown, semua nak balik kampung. Kami kat Delhi ni, dia kata, kami tak boleh duduk rumah. Kami tak ada makan, nak duduk kat tepi jalan. Nak duduk. Berpusu-pusu balik kampung. Lepas tu dia kampung, dia tak nak lah lockdown. Dia nak kerja lah. Polis tak datang. So jangan macam mana nak makan? Jadi manusia berada dalam keadaan sangat buruk bila ada lockdown. Aktiviti dunia tak boleh buat. Bila tak ada kerja, tak ada duit lah. Bila tak ada duit, tak ada makanan lah kan jawabnya. Sebab itu kerajaan Malaysia bagi duit. Muhyiddin, dia tahu orang tak ada duit lah. Nak suruh dia duduk rumah tak ada kerja, ataupun gaji setengah, tak kerja. Takkan majikan nak bagi full gaji pula. Kena gaji setengah. Dan macam mana? Jadi dia bagi duit lah, itulah nak. Anwar Ibrahim pula sibuk. Kita kena table dekat parlimen. Mana ada parlimen sekarang? Jadi waktu tak ada parlimen ni, tak bolehlah jalan kerja dengan parlimen. Allah buat parlimen tak jadi Malaysia ni. Kalau jadi, tak boleh buka. Allah buat dia tak buka. Baru jadi COVID ni. Jadi bila tak buka, bolehlah Muhyiddin buat suka hati dia. Sekarang dah tak boleh sebab kena macam darurat lah. Muhyiddin terus bagi. Anwar memang macam mana? Parlimen belum buka lagi. Jadi tuan-tuan yang Melayu ni semua Allah buat. Jadi di Malaysia ni pemerintahan dah tak ada pakai parlimen sekarang. Dan bagus. Kalau ada parlimen ini semua tak dapat ni. Kicau. Tak, mesti ada orang tak setuju, tak mau. Mahathir takkan setuju. Anwar takkan setuju. Semua dua-dua ni India dan suka simpan duit. India ni dia tak suka berbelanja. Ini bukan saya nak pandang rendah. Ini memang dah tradisi. Bukan, ini cubalah tanya semua India kat dunia ni. Suka tak berbelanja? Tak suka belanja. Apa orang India suka? Simpan emas, simpan duit. Sebab itu India ni takkan majunya macam China. Macam mana dia kerja kuat pun. Sebab orang Cina dia suka berbelanja. Suka makan, suka minum, suka ini, suka jalan. Jadi bisnes grow lah. Kita apa? India macam mana nak grow? Buka restoran tak ada orang makan. Semua makan kat rumah. Beli emas, simpan kat rumah. Emas. Kalau kat India, bisnes bagus, kedai emas. Jadi semua makcik-makcik India ni banyak emas kat rumah dia. Jadi duit tu tak digunakan kan. Duit tu tak dilaburkan. Simpan. Jadi bila banyak simpan ni dia melanggar perintah Allah. Allah tak suruh simpan. Allah suruh belanja di jalan Allah. Yang bagusnya tu. Paling kurang dibelanjalah dekat bukan jalan Allah. Jadi India tak sama. Bayangkanlah nak maju macam China. Dia takkan bolehnya. Sebab apa tak boleh? Sebab perangai dia. Suka simpan duit. Suka kira duit. Tengok Samad ni keturunan India.
Rashidi tak ada duit, dia pun bukan Melayu. Tapi maknanya dia apa ni, orang Thai, tak ada duit tapi suka belanja. Pakai duit orang. Hutang lepas tu tak bayar. Jadi restoran ada, buka, kedai buka, orang jual barang, orang beli. Ini kalau tak ada buka barang, cubalah tengok Delhi tu berapa banyak restoran ada, kedai makan bandingan kita. Sunyi je dia. Sikit-sikit lah ada. Tak macam kita, tak macam China, tak macam Singapura, tak macam Hong Kong. Jadi Allah buat kat China berlakunya. Orang suka berjalan-jalan kat dunia ni China lah. Sekarang, dulu China tak suka berjalan sebab dia tak ada duit. Bila dia ada duit, dia pun tahu duit tak boleh bawa mati. Sekarang mau jalan-jalan. Pergi Malaysia, pergi sini, makan, minum. Hiduplah bisnes. Tapi bila tak boleh jalan, macam lockdown ni, mana boleh bisnes hidup? Tentu sekali mati, semua mati. Turis mati, pergi kebun mati, semua kena duduk rumah. Jadi tuan-tuan yang beli ini semua dari Allah. Untuk apa? Untuk manusia ingat Allah dan taat Allah. Dan manusia taat Allah, ingat bila manusia ni Allah buat tak boleh buat apa dan tak ada apa. Jadi bila tak boleh makan, dia semua tak nak lockdown. Dia keluar. Dah macam di Perancis semua. Yang tak boleh ikut. Jadi kematian banyak semua. Jadi nampak kecil tapi Allah SWT nak ajar manusia ni tak perlu bawa apa tentera malaikat ratus ribu datang ke bumi ni, tak payah. Turunkan malaikat, tak ada. Gempakan dunia ni, tak. Allah hantar kuman virus saja. Itulah maha besar Allah Ta'ala. Tentera Ababil tu, tentera bergajah nak menghancurkan Kaabah. Bukan Allah hantar tentera ke? Allah hantar burung dan hantar batu. Zoom. Kena kat orang tu terbakar. Tak ada apa yang tak boleh buat. Dan Allah maha besar. Allah maha berkuasa. Jadi siapa yang faham ni, jangan lawan Allah. Maknanya jangan lawan Allah. Kamu taat dia. Kerana apa yang disuruh kamu taat itu bukan untuk dia, untuk kamu. Jadi kata Allah, wahai Muhammad, kalau mereka berpaling dari kamu, maka tak ada masalah. Sebab Allah bagi mereka tu bagi perintah kepada Nabi, mengajak mereka beriman bangsa, bukan untuk Allah punya kebaikan. Kebaikan dia orang. Kalau mereka tak nak kebaikan, tak ada masalah lah. Kerana kerja Nabi itu hanya untuk menyampaikan risalah Allah dan mengajak mereka kepada Allah. Itu je. Jadi kalau mereka tak nak, macam Sufyan, tak ada apalah. Bukan Allah rugi, bukan saya rugi, bukan Nabi rugi, siapa pun tak rugi. Kalau Sufyan tak mau taat, tak nak keluar 4 bulan, tak nak buat kerja, siapa rugi? Siapa Samad? Siapa Sufyan? Saya. Sekarang ni dia tak ingat dia rugi, dia ingat dia untung, tak keluar. Tapi sebenarnya dia lah yang rugi. Jadi manusia ni bila dia langgar perintah Allah, dia jangan ingat dia untung, dia rugi. Kalau satu orang buat taat perintah Allah, kata Allah, dia berbuat baik kepada diri dia. Satu orang yang buat langgar perintah Allah, dia buat buruk pada diri dia, tak buat buruk ke orang. Jadi hari ni kita tengok orang buat buruk, kita tak payahlah pandang rendah kat dia. Pandang kesian pun tak ada. Sebab kesian pun Allah tak suruh. Kita hajak dia. Ajak dia buat kebaikan dengan lemah lembut. Itu saja. Kesian pun tak guna. Kesian. Tak buat apa. Kita kata kesian kat dia, bukan dia boleh jadi betul pun. Kita pukul dia pun tak jadi betul je.
Kita kena buat kerja, mengajak dia. Itu je. Jadi kita dah ajak, dia tak nak pun tak apa, tak payah buat apa kat dia. Kita ajak. Tapi kata Allah, walau manusia ni melanggar batas Allah, melebihi bound, melebihi limit lagi, had dia, tetap Allah tak akan berhenti memberi peringatan pada manusia. Kerana Allah hanya memberi peringatan tau. Itu menunjukkan. Kepada Nabi pun Allah bagi tahu, jangan kamu berhenti. Kamu terus memberi peringatan. Sebab apa? Sebab peringatan itu adalah jalan yang disuruh oleh Allah. Kerja lain, benci dia tak ada, pukul dia tak ada, hina dia tak ada. Hanya ajak je dia. Dan disuruh, kalau dia buat tak baik pada kamu, kamu buat baik kat dia. Kalau sekiranya orang yang penzalim ini buat tak baik kat kamu, kata Allah, kamu boleh benarkan untuk balas, tapi kezaliman yang kamu nak buat kat dia tak boleh melebihi kezaliman yang dibuat pada kamu. Tapi ada lebih baik kalau kamu maafkan dia. Dan itu sungguh berat. Jadi Allah SWT suruh buat baik lagi. Allah tak suruh benci orang yang buat jahat. Yang kurungan dalam hadis tu, cegah mungkar kalau yang dengan tangan, tidak dengan perkataan, tidak dengan hati, dia bracket benci. Itu salah, kena padam. Hadis tu salah, yang bracket tu tak boleh pakai. Bracket tu tak betul, itu ulama'. Bukan ulama', orang yang tak apa faham. Dia bukan benci tuan. Dengan hati itu bukan benci, kena doa. Jadi mencegah mungkar paling bawah doa. Atau dengan tangan. Tangan ni kita cakap kat dia, ajak dia terus kepada amal. Dan percakapan dan doa. Itu baru. Benci tak ada, pukul tak ada. Marah, kalau dia pukul kita pun kena buat baik kat dia. Ini dia Islam. Kita payah sedih tengok kesian tengok Cina tu. Untuk apa? Kesian boleh buat apa-apa? Boleh dia berubah? Kesian tu hanya menambahkan riak je. Orang yang bercakap kesian tu, macamlah orang tu betul-betul masuk neraka. Dan tadi dia sebelum mati bertaubat kan? Kesian tengok Sufyan. Kita ingat cakap kesian tu kita sebenarnya buat baik kat kita. Tak ada buat baik apa pun. Kak Sufyan pun tak buat baik, kat kita pun tak buat baik. Sebab apa? Kalau kita sedih kesian, kita juga yang sakit. Sampai kesian, tak payah sedih. Hanya ajak saja. Dan bila dia dapat hidayat, katakan ini semua kerja Allah. Puji-pujian bagi Allah. Okay.